Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Hari ini kita teruskan pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita untuk mata pelajaran Fizik KSSM tingkatan 5, iaitu kita masih lagi berada pada bab 1 iaitu tajuk daya dan gerakan. Okay, untuk pembelajaran hari ini, kita akan memfokuskan subtopik 1.4 iaitu memahami kekenyalan. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran hari ini, cikgu ingin memperkenalkanlah siapa diri cikgu ni. Okey, nama cikgu ialah Puan Azlinda binti Ahmad iaitu guru fizik di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, seterusnya. Di akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu amat berharap agar pelajar-pelajar semua dapat menerangkan maksud kekenyalan. Okay, kedua, dapat menyatakan hukum, hook. Ketiga, dapat menentukan tenaga keupayaan kenyal. Keempat, dapat menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan. Dan akhir sekali yang kelima, pelajar dapat menyelesaikan masalah melibatkan kekenyalan. Okey, seterusnya kita teruskan PDPR kita hari ini dengan bagaimana kita boleh menjana idea tentang kekenyalan. Okey, pertama. Okey, bagaimana kita nak menjana idea tentang kekenyalan? Okeylah, cikgu tunjuk di sini ya. Okey, contoh yang ada pada cikgu adalah contoh yang ni. Ini adalah neraca spring, ya. Ni adalah neraca spring. Yang mana neraca spring ni apabila kita letakkan beban di bawah ni ataupun letakkan daya, dia akan memanjang. Kalau kamu nampak ya di sini ada spring di situ, ya. Ada spring dalam ni, ya, ada spring di dalam ni. Ya, ada spring. Jadi apabila kita tarik, lepas tu bila kita lepas tarik dan kita lepaskan, maka dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Tarik, lepas. Dan dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Jadi ini yang dinamakan sebagai kenyal. Jadi spring ini adalah satu bahan yang kenyal. Okey. Seterusnya kalau, ni cikgu ada lagi spring di sini. Okey, spring. Ni spring. Spring bila cikgu buat macam ni, nampak? Bila kita cikgu buat macam ni, dia akan berubah bentuk. Tadi lurus, sekarang melengkung. Tapi, bila cikgu lepaskan daya, dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Jadi, di sini kita boleh menjana, ya, apakah yang dikatakan sebagai kekenyalan. Ya, contoh, ni kita akan tarik, kenakan daya. Dia akan memanjang. Dan bila kita lepaskan ataupun alihkan daya, dia akan kembali kepada bentuk yang asal. So, ini adalah satu bahan yang kenyal. Okey, faham ya? Okey, satu lagi. Katalah kalau cikgu, kita ada ni apa ni yang kamu selalu lihat dalam makmal kan? Iaitu kita ada plastisin, plastisin. Yang mana plastisin ni bentuk dia macam ni. Ni baru buka plastisin ni. Ni bentuk plastisin macam ni. Okey, kalau bentuk plastisin ni kalau cikgu buat, cikgu bengkokkan plastisin ni. Cikgu bengkokkan plastisin ni. Okey, nampak? Okey, lepas tu cikgu kenakan daya. Lepas tu cikgu lepaskan. Okey, kamu rasa dia boleh balik kembali ke bentuk asal tak? Okey. Boleh tak? Tak boleh kan? Jadi ini adalah keadaan sebelum. Okey. Katalah ni keadaan sebelum. Ni bila cikgu kenakan daya, dia akan berubah bentuk. Tetapi bila cikgu lepaskan, okey, dia akan kekal dalam bentuk sebelumnya. Dia tidak akan kembali ke bentuk asal. Jadi ini adalah merupakan bahan yang tidak kenyal. Sebab dia tak boleh kembali kepada bentuk yang asal. Jadi kat sini kita boleh dapat idea bagaimana, apakah yang dikatakan bahan kenyal dan apakah yang dikatakan bahan tidak kenyal. Okey, faham ya? Jadi kita lihat contoh lain yang cikgu dah ada sediakan dalam slide ni. Okey, ni ada contoh lain. Contohnya di sini ya. Okey, kita ada span. Kita ada span. Okey, mula-mula pada keadaan asal spannya adalah berbentuk sebegitu. Okey, apabila cikgu kenakan daya, cikgu squeezekan dia, so cikgu kenakan daya, didapati sponge itu akan berubah bentuk dan saiznya. Ya, nampak kan?
Tetapi apa yang berlaku sekiranya cikgu lepaskan daya? Bila cikgu lepaskan daya, maka apa yang berlaku? Sponge itu nanti akan kembali ke bentuk yang asal. Jadi ini menunjukkan bahawa sponge itu adalah satu bahan yang kenyal. Okey? Untuk contoh yang bawah tu adalah pen ataupun pensel mechanical. Contohnya, ni cikgu ada ni. Ni pen. Ini adalah pen mechanical yang mata pen itu berada di dalam. Maksudnya kita belum nak menulis lagi. Okay? Untuk pengetahuan kamu, dalam ni pun ada spring ya. Jadi apa yang berlaku bila cikgu nak tulis? Bila cikgu nak menulis, cikgu kenakan satu daya di atas ni. Betul tak? Cikgu kenakan daya dan tab. Maka apa yang berlaku? Mata pensel itu akan keluar. Betul tak? Ni mata pensel akan keluar. Ni, bila cikgu tekan lagi, dia akan kembali kepada bentuk asal, iaitu mata pensel di dalam. Jadi disebabkan dalam tu ada spring yang kenyal, maka ini akan menyebabkan bila kita tekan, kita boleh menulis. Bila kita tekan lagi sekali, dia akan kembali kepada bentuk yang asal, iaitu mata pen itu berada di dalam pen tersebut. Jadi ini juga kita boleh menjana idea tentang kekenyalan. Okey, kamu faham ya? Apakah itu bahan yang kenyal dan apa itu bahan tidak kenyal? Okey. Jadi di sini kesimpulannya, ya. Apabila kalau bahan kenyal, apabila daya dikenakan, maka objek akan berubah saiz dan juga bentuknya. Ya. Tetapi apabila daya dialihkan, objek akan kembali ke saiz dan bentuk asal. Jadi bahan yang begini kita namakan dia bahan yang kenyal. Ya, kalau bahan tidak kenyal, kalau kita dah kenakan daya, maka setelah daya dialihkan, dia tidak akan boleh kembali ke bentuk yang asal. Faham semua? Ya, apa beza bahan kenyal dan bahan tidak kenyal? Okey, kita teruskan kepada slide seterusnya. Iaitu apa itu kekenyalan? Di sini dia tanya definisi kekenyalan ataupun maksud kekenyalan. Tadi kamu dah tahu, dah dapat jana idea apakah itu bahan kenyal dan apakah itu bahan tidak kenyal. Jadi sebenarnya apakah itu kekenyalan? Ya. Jadi kekenyalan ditarifkan sebagai sifat bahan. Sifat bahan yang membolehkan suatu objek itu kembali kepada keadaan asalnya ataupun kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dikenakan. Jadi itu adalah yang dimaksudkan dengan kekenyalan. Jadi antara contoh-contoh bahan yang kenyal. Tadi cikgu dah buat contoh, ada spring, betul tak? Cikgu dah buat contoh, apa tadi? Spring, pen tadi kan? Jadi antara bahan-bahan yang kenyal, kita ada getah, rubber, gelang getah yang biasa kita buat ikat rambut tu. Gelang getah ataupun getah, spring, tilam, plastik dan juga rod memancing. Rod memancing. Dan antara bahan-bahan tidak kenyal, yang pertama tadi cikgu dah tunjuk plasticine. Tanah liat, kaca. Itu adalah antara bahan yang tidak kenyal. Di mana bahan yang tidak kenyal ini dia tidak akan kembali kepada bentuk yang asal walaupun daya telah dialihkan. Seterusnya kita teruskan dengan sedikit penerangan tentang kekenyalan. Bagaimana suatu bahan itu mempunyai sifat kekenyalan. Di sini kekenyalan hanya dimiliki oleh bahan pepejal sahaja. Kenapa kekenyalan hanya dimiliki oleh pepejal? Kerana pepejal mempunyai daya antara molekul yang sangat kuat. Dia mempunyai daya antara molekul yang sangat kuat. Di sini kita bawa contoh. Katalah ini adalah molekul-molekul dalam pepejal. Jadi dalam keadaan yang pertama ini adalah semasa tiada daya luar dikenakan.
Okey. Semasa tiada daya luar dikenakan, jadi molekul-molekul itu berada pada satu jarak yang tertentu. Ya, pada satu jarak tertentu dan tetap. Jadi di sini, bila keadaan ini, daya antara molekul adalah sifar. Tapi apa yang berlaku sekiranya kita regangkan dia? Bila kita regangkan, apa yang berlaku adalah jarak antara molekul-molekul itu akan menjauhi antara satu sama lain. Dia akan pergi jauh. Bila dia pergi jauh, apa yang berlaku? Mula-mula kat sini. Bila kita regangkan, dia pergi jauh. Bila dah berjauh, bila dia dah pergi lagi lebih jauh, maka di sini akan wujud daya tarikan di antara molekul-molekul. Nampak? Dia akan wujud daya tarikan di antara molekul. Dan apabila daya regangan dialihkan, daya tarikan yang kuat antara molekul itu akan membawa molekul itu kembali kepada kedudukan asal. Okey, kalau kamu dah faham tentang kekenyalan, jom kita buat Q&A berkenaan dengan tajuk kekenyalan yang telah kamu pelajari sebelum ini. Okey, soal jawab kekenyalan. Ini ada satu situasi. Apabila kamu naik di atas katil, spring tilam akan termampat. Apabila kamu turun dari atas katil pula, spring akan kembali ke bentuk asal. Terangkan. Kalau kamu dapat soalan macam ni, macam mana kamu nak terangkan? Jadi, kamu kena dalam jawapan kamu mesti ada yang ni. Mesti ada kamu sentuh tentang apabila tiada daya luar dikenakan, molekul berada pada jarak dan kedudukan yang tetap. Ini masa kamu belum naik tilam lagi. Di mana daya antara molekul adalah sifar. Bila kamu naik, apabila kamu naik, kamu telah memampatkan spring pada tilam tadi. Jadi bila kamu naik, kamu memampatkan spring. Jadi ini akan menyebabkan jarak antara molekul-molekul tadi akan berada lebih dekat antara satu sama lain. Jadi bila lebih dekat, maka akan wujud daya tolakkan di antara molekul tersebut. Bila ada daya tolakkan di antara molekul-molekul tersebut, apa yang berlaku? Sekiranya daya mampatan dialihkan, maka daya tolakkan yang kuat itu akan membawa molekul-molekul kembali pada kedudukan asal. Okey, faham ya? Faham pelajar semua? Bagus. Okey, kalau tadi kamu dah menjawab soalan tentang bagaimana apabila daya mampatan dikenakan. Macam tadi tilam, kamu naik tilam, kamu telah mengenakan daya mampatan ke atas tilam tersebut. Jadi apa yang, untuk seterusnya adalah bagaimana untuk menjawab situasi yang ni pula. Jika kamu meregangkan gelang getah secara berlebihan. Jika kamu meregangkan gelang getah secara berlebihan, kamu tarik gelang getah secara berlebihan, adakah ia akan kembali semula kepada panjang asal selepas daya dialihkan? Kalau gelang getah ni, biasanya kalau kita tarik, tarik dan akhirnya dia akan putuslah. Tapi sebelum diputus tu sebenarnya, kalau kamu lepaskan, gelang getah itu sebenarnya tidak akan kembali kepada bentuk yang asal. Maksudnya di situ sebenarnya dia akan mengalami pemanjangan kekal. Contohnya macam kalau cikgu tunjuk spring ni. Ada spring kan? Spring. Kalau spring ni, cikgu tarik sikit macam ni kan? Cikgu tarik macam ni, cikgu tarik. Lepas dia akan kembali kepada bentuk asal. Cuba bayangkan kalau cikgu tarik. Cikgu tarik pada jarak 50 meter daripada sini. Apa yang berlaku? Jadi apa yang berlaku kalau cikgu tarik? Jadi di sini, dia sebenarnya kalau kita tarik berlebihan, maka spring ini akan ada satu tahap yang mana spring ini nanti akan mengalami pemanjangan kekal dan dia tidak akan kembali kepada bentuk yang asal.
Okey, faham Okey, jadi jawapannya adalah, adakah ia akan kembali semula kepada panjang asal? Jawapannya adalah tidak. Ya? Kerana panjang gelang getah itu akan menjadi lebih panjang daripada panjang asal. Dan kalau kamu tarik lebih berlebihan lagi, maka dia akan putuslah. Ya? Jadi ini yang dinamakan, dia telah mengalami pemanjangan kekal. Ya? Okey, seterusnya. Bahan yang kenyal tidak akan kembali ke bentuk dan saiz asal sekiranya had kenyal telah dilampaui. Okey, had kenyal ni, setiap bahan yang kenyal dia ada had kenyalnya sendiri. Okey, apakah itu had kenyal? Apakah itu had kenyal? Okey, had kenyal itu adalah daya maksimum yang boleh dikenakan ke atas satu bahan kenyal sebelum bahan itu kehilangan sifat kekenyalannya. Ya? Jadi kalau apakah itu had kenyal? Had kenyal itu adalah daya paling maksimum yang boleh ditampung oleh satu bahan kenyal sebelum bahan itu kehilangan sifat kekenyalannya. Maksudnya selepas had kenyal dilampaui, bahan kenyal itu tidak akan lagi boleh kembali kepada bentuk yang asal. Okey? Jadi itu adalah apakah itu had kenyal. Okey, faham ya semua? Ya, cikgu harap kamu faham. Ya, setakat ni. Okey, kita teruskan dengan tajuk seterusnya iaitu hukum hook. Okey, hukum hook. Sebenarnya apa itu hukum hook? Jadi sebelum kamu boleh menyatakan apakah itu hukum hook, jadi kamu kena faham yang ni dulu. Okey? Katalah. Okey, yang pertama itu adalah spring. Yang paling kiri itu adalah spring tanpa dikenakan apa-apa daya. Okey. Apabila tiada daya dikenakan, maka panjang spring itu adalah LO. Iaitu panjang asal. Itu tanpa dikenakan daya. Okey, apabila kita kenakan daya, kita letakkan satu jisim M. Maksudnya kat situ kita kenakan daya lah. Kita satu jisim M, kita letakkan. Maka spring itu dikenakan daya. Jadi bila dikenakan daya, maka apa yang berlaku kepada spring bila dikenakan daya adalah spring itu akan meregang. Okey, jadi dia akan meregang sebanyak dan panjang spring itu akan menjadi panjang L. Jadi bila kita ada panjang asal dan kita ada panjang spring setelah daya dikenakan, maka di sinilah kita boleh mengira pemanjangan spring. Okey, di mana untuk kira pemanjangan spring, X. X itu adalah simbol bagi pemanjangan spring adalah sama dengan L, panjang spring semasa dikenakan daya, tolak LO iaitu panjang asal spring sebelum apa-apa daya dikenakan. Jadi di sini kita boleh tahulah dia punya pemanjangan spring iaitu X. Okey, ini adalah pemanjangan springnya X. Okey, sekiranya cikgu letakkan, tambahkan daya itu ataupun tambahkan jisim tu jadi 2M. Kamu rasa apa akan berlaku kepada spring itu? Bila kita tambahkan M, kita tambahkan jadi 2M. Jadi ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan spring itu akan memanjang dengan lebih panjang. Betul tak? Jadi di sini, sekiranya cikgu letak 2M, maka pemanjangan spring juga akan bertambah. Jika berat digandakan, pemanjangan spring juga akan digandakan. Contohnya di sini, kalau M, dia memanjang sebanyak X. Kalau 2M, cuba kamu teka. Kalau M, X. Kalau 2M, berapa pemanjangan spring? So, pemanjangan spring adalah digandakan, iaitu dia akan menjadi 2X. Okey? Faham Okey, katalah sebelah tu cikgu letakkan 4M. Cikgu letakkan 4M. Jadi kamu rasa berapakah pemanjangan spring dia? Kalau kita letak 4M, maka pemanjangan spring juga akan menjadi 4X.
Okey, faham ya? Faham semua? Cikgu harap kamu faham. Ya? Jadi, lepas ni, barulah kita boleh menyatakan hukum hook. Ya? Apakah itu hukum hook? Okey, pelajar-pelajar sekalian. Okey, apakah itu hukum hook? Ya, hukum hook. Okey, hukum hook ni menyatakan bahawa pemanjangan suatu bahan kenyal adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Ya. Tapi di sini dia ada syarat dia. Selagi had kenyal tidak dilampaui. Okey? Hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu bahan kenyal X adalah sentiasa berkadar terus dengan daya yang dikenakan F selagi had kenyal tidak dilampaui. Okay? Dia hanya akan mematuhi hukum Hooke selagi had kenyal tidak dilampaui. Tapi apabila had kenyal telah dilampaui ataupun dilebihi, maka hukum Hooke tidak lagi dipatuhi. Okay? Jadi di sini antara rumus yang perlu kamu ingat dalam tajuk hukum Hooke ni adalah disebabkan daya F berkadar terus dengan X. Ya, daya F berkadar terus dengan X, maka oleh itu F adalah sama dengan Kx. Ya, F sama dengan Kx, di mana F itu adalah daya yang dikenakan. Tak kisahlah daya regangan ke, daya mampatan ke. Di mana dalam unit SI, dalam unit Newton. Okey, seterusnya X itu adalah pemanjangan spring. Ya. X adalah pemanjangan spring. Dalam unit SI dia adalah M. Dan K itu adalah pemalas spring. Ya, dalam unit Newton meter negatif 1. Okey, selepas ni kamu akan belajar apakah itu pemalas spring. Okey, apakah itu pemalas spring. Jadi untuk slide yang ni kamu kena tahulah berkenaan dengan apakah itu hukum Hooke. Jadi kalau kamu nak ingat definasi ni, sebenarnya kalau kamu ingat formula, kamu dah boleh buat definisi. Contohnya kalau kamu boleh kat sini, kamu boleh kata F berkadar terus dengan X. F berkadar terus dengan X. Maksudnya bila dia tanya definisi, kamu boleh buatlah takrifan dia. Ataupun menyatakan apa itu hukum Hooke. Okay, hukum Hooke menyatakan bahawa daya F berkadar terus dengan pemanjangan spring X. Cuma kamu kena tambah syarat dia. Selagi had kenyal tidak dilampaui. Okey, faham ya? Okey, faham semua berkenaan dengan menyatakan hukum Hooke. Okay. Okey, seterusnya berkenaan dengan apa itu pemalas spring. Okey, pemalas spring K. Dia punya simbol untuk pemalas spring adalah K. Apa sebenarnya pemalas spring? Ya, pemalas spring. Ya, setiap spring dia ada pemalas springnya sendiri. Contohnya ni, spring ni dia ada pemalas springnya yang tersendiri. Kita ada spring lagi, lagi panjang. Okey, ni spring lagi panjang. Ni pendek, ni panjang. Nilai K yang ni dengan K yang ni tak sama. Ya. Jadi apa itu nilai K? Ya. So, okay, daripada hukum Hooke tadi, kamu dah diberi rumus F sama dengan Kx. Ya. Maka, untuk mengira pemalas spring, K adalah sama dengan F, iaitu daya yang dikenakan bahagi dengan pemanjangan spring. Sebab K adalah sama dengan F bagi X, maka unit SI bagi K ialah F dalam Newton, X dalam meter. Jadi, dia akan jadi Newton per meter. Ya, unit SI bagi K adalah Newton per meter ataupun Newton meter negatif 1. Okay? Itu adalah unit SI. Tetapi selain daripada unit SI, kita juga boleh menggunakan unit-unit yang lain. Ya? Tapi kalau soalan tu dia minta nyatakan pemalas spring dalam unit SI, so kamu kena gunakan unit SI. Tapi sekiranya dalam soalan dia tak minta unit SI, maka kamu boleh gunakan unit-unit yang lain. Ya? Jadi unit-unit yang lain yang boleh digunakan untuk pemalas spring ialah Newton per sentimeter, boleh, ataupun Newton per milimeter. Ini bergantung kepada unit pemanjangan spring tu. Kalau pemanjangan spring tu dalam milimeter, jadi
Newton per milimeter lah. Kalau pemanjangan spring itu dalam sentimeter, maka akan jadi Newton per sentimeter. Okay? So, apakah itu pemalas spring? Pemalas spring ini adalah merupakan daya yang diperlukan untuk menghasilkan seunit pemanjangan pada spring. Okay? Daya yang diperlukan untuk menghasilkan seunit pemanjangan. Okay? Contoh dia bagi kat sini. Apakah yang dimaksudkan dengan pemalas spring 10 Newton per kilogram? Apakah yang dimaksudkan dengan pemalas spring 10 Newton per sentimeter? Okay? Jadi kamu dah diberikan takrifan tadi. Pemalas spring adalah daya yang diperlukan untuk apa? Untuk menghasilkan seunit pemanjangan. Jadi bila dia kata 10 Newton per sentimeter, maksudnya ialah, okay, spring memerlukan daya sebanyak 10 Newton untuk menghasilkan pemanjangan sebanyak 1 sentimeter. Okay? Kalau 10 Newton per sentimeter, maksudnya spring memerlukan daya 10 Newton untuk menghasilkan pemanjangan sebanyak 1 sentimeter. Okay? Jadi katalah cikgu bagi K lebih tinggi. Okay, ni katalah K 10 Newton per sentimeter dia rendah. Dia perlu 10 Newton. Tapi kalau cikgu bagi K yang lebih tinggi, katalah 100 Newton per sentimeter. Okay? Maksudnya, bila K tinggi, maksudnya spring itu memerlukan daya yang lebih tinggi untuk mengalami pemanjangan yang sama, iaitu 1 cm. Okay? Jadi itu yang dimaksudkan pemalas spring. Okay? Jadi di sini, pemalas spring ni paling mudah lah ya. Dia sebenarnya adalah menunjukkan nilai kekerasan spring sebenarnya. Okey, kalau K tu tinggi, maksudnya spring itu lebih keras. Kalau K rendah, maksudnya spring itu lebih lembut. Contohnya tadi cikgu ada 2 spring yang ni, nampak Okey, 2 spring. Ni satu spring ni, nampak dia keras. Satu spring ini adalah dia sangat lembut. Lembut. Ni keras. Ni keras. Jadi dua-dua ni mempunyai nilai K yang berbeza. Yang K yang keras ini mempunyai K yang tinggi. Yang ini mempunyai nilai K yang lebih rendah. Okey? Cikgu nak tanyalah. Kalau katalah kamu ada adik kecil, adik yang baru lahir. Spring mana yang kamu nak pilih? Spring yang K tinggi ke spring yang K rendah? Okay, yang baby baru lahir tu. Katalah 2.5 kilogram. Okey, kamu nak guna yang ni ke nak guna yang ni? Contohlah kan. Memanglah kita tak boleh guna yang ni sebab kecil sangat. Contohnya sekarang ni cikgu ada 2 spring, satu K tinggi, satu K rendah. So untuk baby, kita kena, boleh tak kita guna yang ni untuk baby K tinggi? Boleh tak? Tak boleh. Sebab kalau kita guna yang ni, bayangkanlah baby tu kecil. Macam mana kita nak ayun? Maka dia terkedik macam tu. Tak boleh. Sebab K terlampau tinggi, jadi tak sesuai untuk baby. Kalau baby, kita kena pilih K ataupun spring yang lebih lembut. Maksudnya, dia boleh berayun dengan lebih tenang. Tidaklah terkedik macam tu. Macam ni, kalau keras nak ayun, terlompat-lompat macam tu. Jadi tak sesuai untuk baby yang baru lahir. Faham tak? Jadi bila baby baru lahir, kita pilih K yang rendah, iaitu spring yang lembut. Kalau yang macam kamu lah nak sangat naik buai. Cari K yang lebih tinggi. Okay. Barulah kamu boleh berayun. Sebab K yang tinggi ni maksudnya adalah dia memerlukan daya yang lebih besar untuk menghasilkan seunit pemanjangan. Okay, faham Itu pemilihan spring. Ni konsep ni penting sebab nanti kalau dalam soalan, lebih-lebih lagi dalam soalan bahagian B, kat situ kalau ditanya tentang macam mana kamu nak reka bentuk sesuatu, reka cipta sesuatu, ataupun bagaimana kamu nak ubah suai sesuatu buai supaya dia lebih sesuai untuk anak-anak yang anak yang menjadi lebih, anak yang dah besar ke. Jadi kamu kena tahulah konsep-konsep ni. Okey, faham Okey, jadi di sini pemalas spring K petunjuk kepada kekerasan ataupun ketegaran suatu spring.
Di mana di situ ya, K lebih besar bermaksud spring lebih keras. K lebih kecil bermaksud spring lebih lembut. Okey? Faham? Okey, faham semua tentang apa itu pemalas spring? Faham ya? Okey kelas. Seterusnya tadi cikgu dah ajar berkenaan dengan hukum hook, formula-formula yang penting dalam hukum hook. Okey, kamu kata kamu dah faham, jadi cikgu nak ujilah. Cikgu nak uji pemahaman kamu dengan cikgu nak kamu jawab soalan seterusnya ni. Jadi cikgu harap ya, kamu dah ada kalkulator pada kamu dah ada kertas dan juga pensel sekurang-kurangnya untuk cuba menyelesaikan soalan selepas ini. Okey? Ready semua? Dah ready dah dengan pen, dengan pensel, dengan kertas, dengan kalkulator? Ya? Ready? Okay, kalau ready, okay, soalannya. Ya, contoh soalan 1. Okay, apabila objek berjisim 24 kilogram digantungkan di hujung satu spring, panjang spring akan bertambah dari 35 cm kepada 39 cm. Okay, faham soalan Okay, contohlah cikgu bagi ni. Ni spring. Okay, spring. Lepas tu ni katalah ni 24 kilogram. So, cikgu gantungkan. Ni adalah panjang asal. Okay, ni panjang asal. Lepas tu cikgu gantungkan 24 kilogram ni beban. 24 kilogram ni panjang asal. So, didapati kalau tadi okay, 35 cm. Lepas tu dia jadi, okay, maka bila cikgu kenakan daya, dia akan meregang. Ini bila tiada daya, 35 cm. Bila cikgu letakkan daya, didapati spring itu akan meregang. Okay, dia akan meregang daripada 35 cm kepada 39 cm. Ini tanpa daya. Okay, tanpa daya. Yang ini dengan daya. Nampak tak dia meregang? Tanpa daya, dengan daya. 35, 39. Okey, faham ya? So, soalan yang pertama. Hitung daya yang bertindak ke atas spring dalam unit Newton. Hitung daya yang bertindak ke atas spring dalam unit Newton. Okey, di sini cikgu nak ingatkan kamu ya, kamu kena hati-hati ya bila dia beri jisim. Jisim dalam kilogram. Kalau dia nak berat dengan jisim ni, selalu pelajar kata jisim tu berat tu jisim. Ya? Sebenarnya tak sama. Okay? Jisim dalam unit kilogram. Berat dalam unit Newton. Jadi kalau kamu diberi jisim, macam mana kamu nak kira berat? Okay, berat tu sebenarnya sama dengan daya graviti. Ya, daya graviti. Jadi kalau apakah daya graviti? Sebenarnya itu adalah berat sebenarnya. Okay? Daya. Jadi nak mengira berat, W, weight. Berat adalah sama dengan mg. M itu adalah jisim dalam kilogram. G adalah pecutan graviti bumi, iaitu dalam 10 Newton per kilogram ataupun 10 meter saat negatif 2. So, W is equal to mg. F, daya graviti juga sama dengan mg. Okay? So, jadi kalau ditanya, hitung daya yang bertindak ke atas spring dalam unit Newton. Jadi apa yang perlu kamu buat? Okay, guna persamaan apa, kelas? Persamaan apa kamu buat? Guna persamaan F. Apa dia? Buat. F. Dah siap? Okay, sama tak dengan jawapan cikgu? Okay, kita untuk menjawab A, kita guna F sama dengan mg. M diberi dalam soalan 24 kilogram. Okay, lepas tu G 10 Newton per kilogram. Jadi, daya yang bertindak ke atas spring adalah bernilai 240 Newton. Dapat semua? Dapat tak jawapan tu? Okay, kalau kamu buat betul-betul mesti dapat. 240 Newton. Siapa betul bagi tepukan? Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay, aku betul. Okay, aku pandai. Okay?
Kedua. Dia tanya apa pula kedua? Lepas kamu dah tahu daya. Okey, kedua B dia tanya, berapakah pemanjangan spring X? Kat situ perlu apa-apa formula ke? Memang ada formula tadi kan? X sama dengan panjang. Apabila dikenakan daya, tolak dengan panjang asal. Tapi kat sini, dia dah bagi kat situ, bertambah dari 35 kepada 39. Jadi, di situ kita straightforward, kita dah boleh cari pemanjangan spring. Kita boleh cari pemanjangan spring. Yang mana untuk B, okey, cikgu tunggulah. Dah cuba dah? Berapa jawapan dia, kelas? Okey, berapa jawapan? Okey. Cuba cek sama tak dengan cikgu, jawapan cikgu. Okey, pemanjangan spring adalah sama dengan 39 tolak 35, betul? Okey, bersamaan 4 cm. Okey, tepuk. Okey, betul. Dan yang seterusnya, C. Ni yang kamu baru belajar tadi. Hitung pemalas spring bagi spring tersebut. Jadi, bila kita nak hitung pemalas spring, kamu kena guna persamaan apa? Untuk C. Ya betul. Cikgu dengar kat rumah ada jawab. F sama dengan KX, cikgu. Cikgu nak X, bukan F kan? So, kalau X apa? Okey. So, kita guna F sama dengan KX. Tapi sekarang dia nak K. So, bila nak K, maka K adalah sama dengan F bahagi X. So, bila K sama dengan F bahagi X, maka kamu akan dapat jawapan dia. F 240 Newton bahagi X adalah 4. So, kamu akan dapat jawapan 60. Okey, 60. Kenapa unit Newton per sentimeter bukan unit Newton per meter? Sebab apa? Sebab pemanjangan spring dibagi sentimeter. Okey. Tapi katalah dia nak jawapan dalam unit SI. Apa kamu kena buat? Okey. Kalau dia nak jawapan dalam unit SI, maka ingat kamu kena, kenapa? Kamu kena tukarkan. Okey, kamu kena tukarkan 4 cm ni. Ni 4 cm kepada unit meter. Macam mana nak tukar sentimeter kepada meter, kelas? Okey, 4 cm berapa meter? Kena bahagi 100. Tu dalam pertukaran unit kamu dah belajar tingkatan 4. Ya. Jadi hati-hati. Kalau dia nak dalam unit SI, so tukarkan dalam meter. Tapi dalam ni dia tak kata nyatakan unit dalam unit SI, so kamu boleh ambil jawapan ni terus, iaitu 60 Newton per sentimeter jawapannya. Okey. Senang tak? Senang kan? Kalau dalam exam ke ada soalan macam ni boleh jawab? Ya? Boleh? Okay, kalau boleh, alhamdulillah. Okey. Okey, kelas. Seterusnya. Apa itu tenaga keupayaan kenyal? Okey, sebelum ni kamu dah belajar, kamu ada belajar tenaga keupayaan graviti kan? Okey, kamu dah belajar tenaga keupayaan graviti. Jadi hari ni kamu akan belajar tenaga keupayaan kenyal. Okey, sebenarnya ada lagi satu tenaga keupayaan yang akan kamu belajar nanti dalam tajuk elektronik, iaitu tenaga keupayaan elektrik ataupun tenaga keupayaan elektron. Okey, so apa itu tenaga keupayaan kenyal? Okey, apa itu tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal adalah tenaga yang tersimpan di dalam satu bahan yang kenyal akibat daripada mampatan atau regangan objek tersebut. Okey, tenaga keupayaan kenyal adalah tenaga yang tersimpan. Contohnya, kalau cikgu sekarang ada spring di sini. Nampak ada spring. Okey, lepas tu cikgu regang. Cikgu regang kan. Cikgu regang. Okey,
Jadi semasa cikgu regangkan dia, sebenarnya ada tenaga yang tersimpan dalam spring ini. Jadi tenaga yang tersimpan dalam spring semasa kita regangkan ataupun semasa kita mampatkan itulah yang dinamakan sebagai tenaga keupayaan kenyal. Faham? Dan satu lagi, apabila kita regangkan spring ini, sebenarnya kerja dilakukan. Okay, kita melakukan kerja. Kerja dilakukan untuk meregangkan atau memampatkan spring. Okay, kita sebenarnya kerja dilakukan. Bila kita regang ataupun mampat, kerja dilakukan. Okay, jadi di sini satu lagi, okay, tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring ni, tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring ini juga adalah sama dengan kerja yang dilakukan untuk meregang atau memampatkan satu spring. Okey? Jadi itu adalah takrifan tenaga keupayaan kenyal. Okey? Faham? Ya, tenaga keupayaan kenyal. Jadi, tenaga keupayaan kenyal ni bila kita regang maka ada tenaga yang tersimpan. Tenaga apa yang tersimpan tu? Tenaga keupayaan kenyal. Satu lagi bila kita regangkan ataupun mampatkan, kerja dilakukan. Jadi, kerja yang dilakukan untuk meregang ataupun memampatkan spring adalah dinamakan tenaga keupayaan kenyal. Okey? Faham ya? Okey, jadi itu takrifan dia. Jadi, apakah hubungan dia pula? Formulanya. Ya, formula yang terlibat. Okey, untuk mengira tenaga keupayaan kenyal, EP adalah sama dengan setengah Fx. Ya. EP sama dengan setengah Fx. EP. P potential. E energy dalam bahasa Inggeris. Jadi kita kekalkan EP dalam bahasa ni lah. Dalam simbol ni ya. Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan setengah F adalah daya yang bertindak. Tak kisahlah daya regangan ke daya mampatan ke. Dalam unit Newton. X ialah pemanjangan spring. Okay. So, nak mengira tenaga keupayaan kenyal sama dengan setengah Fx. Ya. Okay. Seterusnya, daripada hukum Hooke tadi, kita tahu F sama dengan Kx. Okay. Jadi, bila F sama dengan Kx, okay. Cuba kita masukkan F sama dengan Kx di sini. Ya. Kita masukkan. Kita tahu bahawa F ni sama dengan Kx. So, boleh tak daripada formula yang ni, kita masukkan Kx ni daripada F. Jadi, bila kita masukkan Kx ini sebagai F di sini, jadi akhirnya kita juga boleh dapat satu lagi ya, formula untuk tenaga keupayaan kenyal. EP sama dengan setengah. Tadi kita dah masukkan F ni sebagai Kx. Kx kuasa 2. Ya. Jadi, kamu kena ingat ni. EP sama dengan setengah Fx ataupun EP sama dengan setengah Kx kuasa 2. Kenapa kamu kena ingat dua-dua ni? Ya, formula ni sebab kadang-kadang dalam soalan dia bagi nilai F. Dia bagi nilai X. Tapi kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi F tapi dia bagi K. Kalau dia bagi K maka kamu kena guna persamaan yang ni. Okey? Faham? Okay, jadi itu adalah berkenaan dengan tenaga keupayaan kenyal. Okay, faham ya apa itu tenaga keupayaan kenyal? Okay? Okay, slide seterusnya. Cikgu akan sekali lagi nak uji pemahaman kamu dalam konsep-konsep ataupun pembelajaran kita sebelum ni. So, cikgu nak kamu cuba jawab soalan yang akan cikgu tayangkan pada slide sebentar saja lagi. Jadi, cikgu harap seperti biasalah, kalkulator, pen, pensel, kertas ya. Okey, soalannya. Okey. Berkenaan dengan tenaga keupayaan kenyal. Okey, contoh soalan. Tadi soalan satu ni soalan 2 ya. Contoh soalan. Soalannya ialah satu spring yang mempunyai pemalas spring 50 Newton per meter. Maksudnya 50 Newton per meter tu nilai apa kelas? Nilai apa tu? 50 Newton per meter. Itu adalah nilai K.
Ya, nilai pemalas spring. Okey, huruf kecil ya, pemalas spring. Okey, dikenakan daya regangan sebanyak 4 Newton. Okey, dikenakan daya regangan sebanyak 4 Newton. So, ini adalah nilai K 50 Newton per meter. Dan ini adalah nak nilai daya dia, F dia, 4 Newton. Okey, so soalannya, dia tanya apa? Berapakah pemanjangan spring? Ya, dia terus tanya pemanjangan spring. Dia tak bagi tahu pun panjang asal ataupun panjang selepas dikenakan daya. Dia tak bagi tahu. Tetapi di sini dia berikan K. Jadi bila dah ada K, dah ada F, nak cari X boleh tak? Boleh. Maka kita guna persamaan apa? Persamaan apa kita guna? Iaitu batah balik Hooke's law tu, hukum Hooke's ya, iaitu okey, bagaimana nak diselesaikan masih lagi guna F sama dengan KX. So, kalau F sama dengan KX, maka X pemanjangan spring sama dengan F bahagi K. So, seterusnya kamu masukkan nilai F ialah 4 Newton. Nilai K adalah 50 Newton per meter. So, akhirnya kamu dapatlah nilai X. Okey, kira dulu. Berapa kamu dapat X, kelas? Kira. Berapa nilai X? Berapa nilai X? Dah kira dah? Okey, siapa dapat jawapan ini? Maka betul lah jawapan kamu, iaitu X bersamaan 0.08 meter. Okey, yang betul tepuk. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Hargai diri sendiri, okey? Okey, seterusnya B pula. Apa dia tanya pula B? Hitung tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan di dalam spring tersebut. Dia suruh kamu kirakan ataupun hitung tenaga keupayaan kenyal. Okey, macam mana kita nak kira tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan? Jadi, tadi kita dah belajar iaitu rumus untuk mengira tenaga keupayaan kenyal sama ada kamu nak gunakan EP sama dengan half Fx pun boleh. Ataupun satu lagi, kamu boleh gunakan EP sama dengan setengah Kx kuasa 2. Dua-dua kamu boleh guna dalam hal ni. Jadi, ikutlah mana yang senang. Ya. So, kalau kat sini, kamu guna yang pertama dulu. Boleh? Ya. Untuk B, okay, kita guna yang pertama dulu. EP sama dengan half Fx. Sebab F ada, X ada, semua ada. So, kita guna yang ni. Jadi, kita guna formula ni. Akhirnya kita masukkanlah, gantikan nilai-nilai yang kita dapat tadi. Okey, kita dapat tadi. Maka setengah F4, X 0.08. Okey, maka akhirnya kamu dapatlah tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan 0.16 Joule. 0.16 Joule. Okey. Jadi ini adalah tenaga keupayaan kenyal spring tersebut. Okey, kalau kamu nak gunakan formula yang satu lagi pun boleh, iaitu EP sama dengan setengah Kx kuasa 2. Dan bila kamu gunakan yang ni pun sepatutnya kamu akan dapat jawapan yang sama, iaitu 0.16 Joule. Okey? Faham ya? Okey, faham. Seterusnya. Okey, dalam tajuk hukum Hooke ni, penting juga untuk kamu faham berkenaan dengan graf daya melawan pemanjangan spring. Ya. Daya melawan pemanjangan spring. Daripada hukum Hooke tu, kamu tadi dah tahu dah. Okey, hukum Hooke menyatakan bahawa daya yang dikenakan sentiasa berkadar terus dengan pemanjangan spring. Betul tak? F berkadar terus dengan X. Jadi, kalau kamu ada graf F melawan X, maka sudah semestinya kamu tahu ya, apakah bentuk graf yang dihasilkan. Ya. Kalau berkadar terus, maksudnya mesti ada satu garis lurus melalui kosong. Ya. Jadi, bila kamu ada graf
daya melawan pemanjangan spring. Jadi bentuk grafnya adalah graf garis lurus melalui kosong, kosong. Okey, kalau kamu lihat ni, okey, kamu jangan lihat yang warna kuning ni dulu. Kamu lihat yang warna biru. Okey. Yang warna biru ini adalah keadaan di mana spring itu masih lagi mematuhi hukum Hooke, ya. Yang ni mematuhi hukum Hooke. Jadi, apabila spring itu telah melampaui had kenyal, ya, ni melampaui had kenyal ni, maka apa yang berlaku, sejurus sebelum graf garis lurus itu berubah bentuk menjadi lengkung, di sinilah terletaknya had kenyal. Titik di mana garis lurus itu berubah menjadi garis lengkung, maka titik itulah yang dikatakan had kenyal. Jadi kalau ditanya berapakah had kenyalnya, maka kamu boleh tentukan had kenyalnya adalah di sini. Okey? Jadi bila ni warna biru ini adalah masih mematuhi hukum Hooke, di mana F berkadar terus dengan X. Lepas melampaui had kenyal, tidak lagi mematuhi hukum Hooke, di mana daya tidak lagi berkadar terus dengan X. Okey? Di sini daya tidak lagi berkadar terus dengan X. Ya? Jadi kalau dia katalah kamu dapat soalan, lepas tu dia tanya, di manakah had kenyal? Maka kamu kena tahulah, had kenyal adalah titik sejurus sebelum, ya, garis lurus berubah menjadi garis lengkung. Okay, faham ya? Itu kalau kamu diberi graf pemanjangan daya melawan pemanjangan spring, kamu dikendaki melukiskan ataupun melabelkan di mana had kenyalnya. Okey? Faham ya? Okey. Seterusnya. Okey. Dalam graf daya melawan pemanjangan spring, ya, sekiranya kamu dikendaki melakar ataupun memplotkan graf daya melawan pemanjangan spring. So, F itu adalah mewakili daya ataupun paksi Y mewakili daya dan paksi X adalah mewakili pemanjangan spring. Okey, jadi seperti biasa kita tahu bahawa mematuhi hukum Hooke, F berkadar terus dengan X. Maka bentuk graf yang akan kamu perolehi adalah garis lurus melalui kosong, kosong. Jadi apabila kamu ada graf daya melawan pemanjangan, sebenarnya ada beberapa maklumat yang boleh kamu dapat daripada graf tersebut. Okey. Contohnya, sekiranya anda ada graf sebegini, maka apa yang kamu boleh dapat? Yang pertama, ya, bila kita ada graf F melawan X, kita boleh kira kecerunan. Untuk mengira kecerunan seperti biasa, kamu kena lukiskan segitiga dulu. Ya, segitiga, dan kamu boleh kirakan kecerunan. Jadi daripada sini, kecerunan. Kecerunan. Kalau kat sini kita tahu bahawa kecerunan adalah sama dengan perubahan pada paksi F bahagi perubahan pada paksi Y. Betul tak? F bahagi X. Di mana sebelum ni kamu dah belajar. Kamu dah belajar kecerunan sama dengan F bahagi X. Kamu dah belajar sebelum ni adalah F bersamaan KX. Jadi kalau F bahagi X sama dengan apa? Kecerunan sama dengan F bahagi X, maka F bahagi X sebenarnya adalah sama dengan nilai K, iaitu nilai pemalas spring. Jadi di sini sebenarnya daripada graf F melawan X, bila kamu cari kecerunan, sebenarnya kamu secara tak langsung, kamu sebenarnya mencari pemalas spring. Ya, kerana kecerunan mewakili nilai pemalas spring. Okey? Dan satu lagi yang kamu boleh dapat daripada graf daya melawan pemanjangan ini adalah luas di bawah graf. Di mana luas di bawah graf ni adalah sama dengan setengah F bahagi X. Betul tak? Jadi setengah Fx. Jadi setengah Fx sama tak dengan tenaga kebayaan kenyal tadi kamu masa kita belajar rumus formula tadi. Okey? Tenaga kebayaan kenyal adalah sama dengan setengah Fx. Kalau kita tengok setengah F darab X adalah sama dengan luas di bawah graf. Di mana luas di bawah graf adalah sama dengan setengah kali tinggi kali tapak.
Betul tak? Setengah, luas. Luas sama dengan setengah darab tinggi darab tapak. Jadi sebenarnya dia sama dengan tenaga keupayaan kenyal. Kalau dia sama dengan tenaga keupayaan kenyal, maka dia juga sama dengan kerja yang dilakukan untuk meregang dan memapatkan spring ataupun objek kenyal tersebut. Okey, faham ya? Okey, jadi di sini luas di bawah graf adalah sama dengan setengah Fx. Maka dia juga mewakili tenaga keupayaan kenyal. Ataupun dia juga mewakili kerja yang dilakukan untuk meregangkan atau memampatkan satu bahan kenyal tersebut. Okey, seterusnya. Uji minda. Okey, cikgu dah ajar tadi apa itu pemalas spring. Cikgu dah ajar graf daya melawan pemanjangan. Okey, cikgu nak uji kamu dengan soalan yang akan ditayangkan sebentar sahaja lagi, iaitu soalan 3 berkenaan dengan graf pemanjangan melawan masa. Okey, soalannya adalah graf menunjukkan graf daya melawan pemanjangan spring bagi spring M dan N. Nampak tak? Ada dua spring. Satu spring M, satu spring N. Di mana daya dalam Newton dan X dalam sentimeter. So, soalan A. Dia nak kamu hitung pemalas spring. Okey, daripada graf F melawan X, macam mana nak kira pemalas spring, kelas? Daripada mana kita boleh dapat pemalas spring bila ada graf F melawan X? Daripada mana? Tak dengar. Daripada ya, betul. Daripada kecerunan. Kecerunan apa? Kecerunan garis lurus tersebut. Dia kecerunan graf. Dia kata hitungkan pemalas spring M. Pergi kat M tu. So, M, cari dia punya nilai kecerunan. So, untuk jawapan A, kecerunan adalah sama dengan F bagi X, iaitu kecerunan di mana kita tengok F-nya ialah 18 untuk N. Okey, M. 18 bahagi X ialah 4. So, akhirnya kamu dapat jawapan K ataupun nilai pemalas springnya ialah 4.5 Newton per sentimeter. Okey, 4.5 Newton per sentimeter. Adakah ini unit SI, kelas? Adakah ini unit SI? Bukan. Okey. Kalau dia kata nyatakan soalan dalam unit SI, apa kamu kena buat? Buat apa? Tukarkan pemanjangan spring dalam sentimeter ini kepada unit meter. Okey? Faham? Okey, itu A. B, dia tanya pula. Berapa tenaga keupayaan kenyal yang disimpan dalam spring keluli N apabila diregangkan sehingga pemanjangan spring 6 cm? Dia tanya N pula. Dia tanya pula N. Mana N? Ni N. Kalau N, tenaga keupayaan boleh dikira daripada mana? Apabila kamu ada graf F melawan X, tenaga keupayaan kenyal boleh dikira daripada luas di bawah graf. Okey? Luas di bawah graf. Okey, jadi sekarang dia kata N, berapakah tenaga keupayaan kenyal disimpan dalam spring N apabila diregangkan sehingga pemanjangan 6 cm. Ni. Diregangkan sehingga pemanjangan 6 cm kat sini. So, kamu kena kira luas di bawah graf yang ini. Nampak? Sebab dia kata regang sehingga 4 cm. Kalau dalam soalan dia kata diregangkan sehingga 4 cm kat sini lah.
Tapi soalan dia kata sehingga 6. Jadi kat sini. So, bila kat sini, kamu ambil semua kat sini. Lepas tu kiralah luas di bawah graf yang ni. Semua luas di bawah graf yang ni kamu kena kira. Okay. So, katalah dia kata kira tenaga kuat yang kenyal yang disimpan dalam keluli N apabila diregangkan sehingga 4 cm. Kalau 4 cm saja, kamu ambil lah yang ni daripada sini ke sini. So, luas bawah graf yang ni je lah kalau 4. Berbalik semula kepada soalan B tadi. So, kita kena cari luas di bawah graf bagi N. Yang ni lah. Okay, jadi nak cari luas dia adalah sama dengan setengah darab tinggi dia 18 darab X ialah 6. Ya, setengah darab 18 darab 6. Okay, maka kamu akan dapat untuk soalan nombor B. Okay, untuk N, EP sama dengan luas di bawah graf. So, masukkan setengah darab F darab X. So, ini dia nak dalam unit SI. Dia tak ada cakap dalam unit SI. Okey, untuk tenaga ini, dia walaupun dia tak minta dalam unit SI, kamu kena wajib tukarkan X ini dalam meter. Okey. Sebab kalau ni dalam sentimeter, kamu tak akan dapat unit joule. Ingat tu ya. Bila nak kira tenaga kebaikan kenyal, pastikan pemanjangan spring adalah, pastikan di sini, pemanjangan spring adalah dalam unit meter. Ini Newton, ini meter, barulah dapat joule. Kalau kamu kekalkan dalam sentimeter, maka kamu tak akan dapat unit tenaga itu dalam joule. So, di sini ingat mesti tukar dalam meter. Ya. Tak kisah kalau dia tak kata berikan dalam unit SI pun wajib kat sini. Sebab kalau tak tukar, tak akan dapat unit joule. Ya. Okey, seterusnya. C. Dia suruh bandingkan pula. Bandingkan beza antara keluli M dan keluli N. Nampak tak? Kita boleh nampak kat sini kan? Okey. Kita tahu kecerunan mewakili nilai pemalas spring. Jadi kat sini mana satu pemalas spring lebih tinggi? M ke N? Mana satu pemalas spring lebih tinggi? Di sini. Yang mana satu pemalas spring lebih tinggi? Tengok kecerunan dia. M, N. Maka kecerunan M adalah lebih tinggi daripada kecerunan N. Jadi pada rajah ni pun daripada graf ni kita dah tahu dah. Nilai M adalah mempunyai K yang lebih tinggi daripada N. Betul tak? So, bila M, K dia lebih tinggi, maksudnya M lebih keras daripada N. Betul tak? Sebab pemalas spring N ini adalah lebih kecil. Sebab kecerunannya lebih rendah. Jadi, N ataupun pemalas spring N adalah lebih rendah. Pemalas spring M adalah lebih tinggi. Jadi, pemalas spring M adalah lebih tinggi, maka dia lebih keras. N lebih rendah, maka dia lebih lembut. So, macam mana nak jawab ni? Ini cikgu, sebenarnya jawapan ni cikgu bagi yang paling lengkap lah ya. Okey, kecerunan bagi spring M lebih tinggi berbanding spring N. Okey, kecerunan graf Fx mewakili nilai pemalas spring. Jadi, spring M mempunyai nilai pemalas spring yang lebih tinggi berbanding N, maka spring M lebih keras berbanding spring N. Okey. Itu adalah bagaimana kita nak membandingkan spring M dan N sekiranya diberi dalam bentuk graf daya melawan pemanjangan spring. Okey. Jadi cikgu harap kamu dah faham lah tentang graf pemanjangan spring melawan graf daya melawan pemanjangan spring. Jadi di sini kamu kena tahu kalau dibagi graf, maka kamu kena gunakan graf itu untuk mengira pemalas spring ataupun mengira tenaga kuat yang kenyal. Okey, kamu tak boleh gunakan rumus terus. Tapi sebenarnya dua-dua tu sama sebenarnya. Tapi kamu kena, kalau diberi graf, kamu mesti nyatakan. Okey, kecerunan graf adalah berapa? Kamu tak boleh kata K sama dengan Fx sahaja. K sama dengan F bagi X. Tak boleh. Kamu kena kata
Pemalas spring adalah sama dengan kecerunan graf kalau diberi dalam bentuk graf. Jadi, di situ kamu boleh gunakan formula sekiranya dia tidak berikan graf lah. Kalau diberikan graf, maka kamu kena cari kecerunan graf. Begitu juga kalau dia nak tenaga kepayaan kenyal, daripada graf mesti kamu kira dia punya luas per luas di bawah graf dia. Untuk tenaga kepayaan kenyal ataupun untuk mengira kerja. So, kamu kena kira luas di bawah graf. Okey? Faham Faham tak semua setakat ini? Faham ya? Okey, Okey, kita teruskan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan. Okey, apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kekenyalan suatu bahan? Okey, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan adalah yang pertama, panjang spring. Kedua, diameter spring. Ketiga, diameter wire spring ataupun ketebalan spring. Dan yang keempat adalah jenis bahan. Itu adalah antara 4 faktor yang boleh mempengaruhi kekenyalan suatu spring. Okey, contohnya sekarang ni, yang pertama, panjang spring. Okey, bagaimana panjang spring mempengaruhi kekenyalan? Okey, di sini katalah anda diberi 2 spring yang mempunyai pemalas spring yang sama. Dia spring yang sama, ya. Maksudnya spring yang berbeza panjang. Okey. So katalah di sini spring pertama lebih pendek, spring kedua lebih panjang. Jadi ini menunjukkan bahawa spring yang lebih pendek adalah lebih keras berbanding dengan spring yang lebih panjang. Jadi keras, yang ni adalah lebih keras, yang pendek, yang panjang adalah lebih lembut. Jadi di sini menunjukkan bahawa lebih panjang spring tersebut, maka nilai kekenyalannya dia adalah lebih kenyal. Lebih pendek, dia lebih keras. Okey. Itu adalah faktor pertama, iaitu faktor panjang spring. Okey, yang kedua, diameter spring. Bagaimana diameter spring mempengaruhi kekenyalan? Okey, katalah ni adalah spring daripada bahan yang sama, panjang yang sama, tetapi mempunyai diameter spring yang berbeza. Nampak tak? Ini spring dia, diameter dia kecil, diameter spring dia besar. Jadi, apa yang berlaku di sini? Diameter yang lebih kecil, spring yang lebih kecil adalah lebih keras berbanding dengan diameter spring yang lebih besar. Jadi, di sini lebih besar diameter spring, lebih kenyal. Okey, faham? Okey, seterusnya diameter wire. Diameter wire ni maksudnya kita gunakan wire yang mempunyai ketebalan. Kalau dikata diameter wire besar tu maksudnya ketebalan yang lebih tebal. Okey. So, katalah yang ni ada dua ni. Panjang spring sama, bahan yang sama. Tetapi mempunyai diameter wire spring yang berbeza. Ni kita guna wire lebih tebal, ini wire lebih nipis. Jadi, pada pendapat kamu, yang mana lebih keras? Ya, yang mana lebih keras? Okey. So, kita tengok. So, kalau secara logik kita dah boleh tahu dah. Kalau ini adalah lebih tebal, maksudnya spring ini lebih keras berbanding dengan spring yang lebih nipis dia punya wire dia. Jadi ini menunjukkan bahawa kesimpulannya adalah diameter wire berkurang, maka lebih kenyal. Ya, faham? Dan akhir sekali adalah jenis bahan. Okey, jenis bahan. Okey, kalau jenis bahan, katalah ada dua spring yang sama diameter, sama panjang, tetapi mempunyai ataupun dibuat daripada jenis bahan yang berbeza. Contohnya yang pertama dibuat daripada keluli, yang kedua dibuat daripada kupra. Jadi kita tahu keluli ni kan adalah satu logam yang sangat kuat. So apa yang berlaku di sini? Keluli adalah lebih keras berbanding dengan kupram. Kupram lebih lembut. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa spring kupram lebih kenyal daripada spring keluli.
Ya, ataupun spring keluli lebih keras daripada spring brown. Okey, ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi kekenyalan bagi spring ataupun kekenyalan bagi bahan yang kenyal. Okey, seterusnya kita terus kepada aplikasi kekenyalan. Okey, aplikasi kekenyalan ni banyak kita gunakan untuk kehidupan seharian kita. Contohnya, okey, ini adalah antara kegunaan yang biasa digunakan aplikasi kekenyalan dalam kehidupan seharian. Contohnya alat radas, kita gunakan aplikasi kekenyalan dalam alat radas, dalam peralatan harian kita ataupun penggunaan seharian dan juga dalam sukan dan permainan. Okay, contoh untuk alat radas. Ini contoh. Yang pertama, neraca spring. Ni neraca spring ni. Okay, neraca spring untuk mengukur berat. Neraca spring. Okay, ini dalam ni ada spring. Ni nama dia neraca spring untuk mengukur berat. Okey, seterusnya penimbang berat badan. Penimbang berat badan. Pun ada menggunakan spring dalam tu. Kita juga menggunakan aplikasi kenyalan dalam ammeter, voltmeter dan galvanometer. Okey, itu untuk alat radas. Okey, seterusnya untuk peralatan, contohnya di sini. Okey, ini absorber absorber ataupun spring penyerap hentakan yang diletakkan absorber ni pada kereta ataupun pada motor. Ya. Okey, seterusnya tolok tekanan untuk tayar, tolok tekanan. Dan kita juga ada gunakan aplikasi kekenyalan dalam set ataupun unit penutup pintu automatik. Di mana di sini dia ada spring di sini, juga menggunakan aplikasi kekenyalan, konsep kekenyalan di situ. Okey, seterusnya untuk kegunaan seharian kita. Okey, ni buaian baby, ada spring, buaian baby dia ada spring di situ. Ni spring. Okey, dah ada jam dan juga ada tilam. Itu untuk kegunaan seharian. Ni untuk buai adik kamu ni. Balik nanti janganlah pula. Kamu teringin nak buai. Kau masuk buai adik kamu ni. Kamu 60 kg, 70 kg. Lepas tu nak try buai adik kamu. Jadi apa yang berlaku? Bila kamu masuk ni untuk budak berjisim 3 kg hingga 5 kg. Jadi bila kamu masuk, maka daya yang dikenakan telah melampaui had kenyal. Jadi bila telah melampaui had kenyal, maka apa yang berlaku? Spring itu nanti akan over memanjang. Terlebih memanjang. Bila terlebih memanjang, maka had kenyal telah dilampaui, maka spring itu akan mengalami pemanjangan kekal. Bila dah melampaui pemanjangan kekal, hukum Hooke tidak lagi dipatuhi lah. Jadi adik kamu pun tidaklah boleh nak dibuai lagi kerana buai itu telah rosak. Jadi mak kamu kena belilah buai ataupun spring yang lain. Okey, seterusnya untuk sukan dan permainan. Okey, untuk sukan dan permainan, ni contoh-contoh yang menggunakan aplikasi kekenyalan iaitu pistol mainan. Dalam tu ada spring tu, pistol mainan tu yang tembak-tembak tu. Yang tembak-tembak, yang keluarkan bola kecil lah tu semua kan. Pistol mainan. Trampolin. Trampolin yang kamu lompat-lompat atas trampolin tu. Okey, tali raket badminton. Lompat bergalah. Lompat bergalah juga menggunakan aplikasi kekenyalan dan juga ni panah. Alat ni alat Ni alat ni kenyal ni. Anak panah diletakkan ni, lepas tu ditarik. Jadi tali ni adalah tali kenyal. Okey. Jadi di situ juga ada aplikasi kekenyalan yang digunakan dalam sukan atau permainan. So itu adalah antara aplikasi kekenyalan dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain, tetapi ini adalah antara contoh aplikasi kekenyalan yang cikgu muatkan di sinilah. Banyak lagi contoh kamu boleh cari. Okey.
Seterusnya, penyelesaian masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Okey, katalah kamu ada spring. Contohnya, cikgu di sini ada 2 spring. Ni 2 spring. Okey, 2 spring. Yang mana 2 spring ini, cikgu boleh susun sama ada secara siri. Ni susunan siri. Ya, ini adalah susunan secara bersiri. Okey, cikgu juga boleh susun secara selari begini. Selari, lepas tu letakkan daya di atas tu ataupun di bawah tu. Kita boleh susun secara siri dan kita siri begini. Dan kita susun secara selari macam ni. Contohlah kan, ni siri. Lepas tu cikgu kenakan daya di bawahnya. Okey, cikgu kenakan daya di bawahnya. Ya, 2 spring yang disambung secara siri. Nampak? Dia memanjang. Nampak tu panjang. Ya, pemanjangan dia nampak. Panjang. Kalau siri, kalau selari, okey, ni satu ni lepas tu cikgu selarikan dia. So, nampak? Dia pemanjangan dia sedikit. Ini adalah secara selari. Ya, jadi dia boleh disusun sama ada secara siri ataupun secara selari. Dan dia juga boleh sambung gabungan. Gabungan antara siri dan selari. Jadi contohnya kat sini katalah kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama. Kita lihat yang pertama dahulu. Okey, yang pertama. Ni. Ini adalah susunan spring secara sesiri. Okey. Ini secara sesiri dan ini pula adalah spring yang disusun secara selari. Jadi untuk spring yang disambung secara siri, ya, katalah daya F ni. Okey, bila kita kenakan daya F, maka spring ini akan mengalami tegangan. Ya, tegangan. Jadi tegangan dia adalah sama dengan F. Ya, tegangan sama dengan F, daya. Okey, bagaimana pemanjangan spring dia X? Okey. Kalau satu spring dia memanjang sebanyak X kan? Jadi kalau kita susun secara siri macam ni, jadi yang ini memanjang sebanyak X dan yang ini memanjang juga sebanyak X. Jadi jumlah pemanjangan spring adalah 2X, iaitu pemanjangan sistem. Ya, 2X. Okey. Tapi kalau kita susun secara selari pula. Selari. Kamu nampak kalau kita guna dua ni, kita gunakan 2 spring disusun secara selari. Maka daya F dikongsi. Betul tak? Kita kongsikan. Maksudnya F ini dikongsi oleh 2 spring. Jadi ini menyebabkan bahawa tegangan setiap spring adalah sama dengan F bahagi 2. Okey? Begitu juga pemanjangan. Pemanjangan spring sebab daya dikongsi, maka pemanjangan spring juga akan menjadi setengah X. Faham Ya, pemanjangan setiap spring adalah setengah X. Yang ini setengah X, yang ini setengah X. Tetapi pemanjangan sistem, kamu tak boleh campur lah sebab dua-dua selari. Jadi pemanjangan sistem masih lagi setengah X lah juga. Ya, ini pemanjangan setengah X, ini pemanjangan setengah X. Jadi jumlah pemanjangan sistem spring adalah sama dengan setengah X. Berbeza kalau disambung secara siri. Kalau sambung secara siri, yang ini memanjang sebanyak X, yang ini pun memanjang sebanyak X. Jadi pemanjangan spring adalah sama dengan X tambah X, iaitu 2X. Okey? Faham Okey, ini adalah bagaimana nak mengira ataupun nak menghitung tegangan ataupun daya F yang dikenakan pada setiap spring dan juga pemanjangan sistem spring. Dia beza ya. Kalau dia kata berapakah pemanjangan setiap spring X. Spring ni pun X, spring ni pun X. Tapi kalau dia kata berapakah pemanjangan sistem. Sistem ni jumlah keseluruhan iaitu X tambah X. Ya. Okey, faham? Okey, kalau faham, okey, slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, contoh. Kita bawa contoh. Okey,
Contohnya satu spring dengan panjang asal 50 mm memanjang sebanyak 6 mm. Apabila diregangkan oleh daya 12 Newton. Hitungkan pemalas spring. Ini adalah ada kaitan dengan yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, so penyelesaiannya. Dia ada langkah-langkah dia lah. Tapi kita dah belajar tadi kan, senang lah. Jadi kita tahu K sama dengan F bahagi X. F ialah 12 Newton. Okey. Ni. Okey, kita gunakan yang ni terus. Step 4 ni. Okey, kita tahu F sama dengan KX. Jadi K sama dengan F bahagi X. Jadi kita masukkanlah. K sama dengan F 12 bahagi X 6 mm. Okey. Jadi akhirnya kamu dapatlah nilai K iaitu 2 Newton per milimeter. Okey? Faham ya? Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, ini adalah sambungan daripada soalan yang pertama tadi ya. B tadi A. A kita dah kira K adalah berapa tadi? Tengok balik ya. Nilai K kita dah dapat tadi. Okey, untuk B, okey, kita ada rajahnya. Ya, soalan yang sama tadi ya. Maksudnya dia kata PQRS ni semua adalah spring-spring yang serupa. Semua ni mempunyai nilai K yang sama. Ya, sebab kalau dia serupa maksudnya nilai K yang sama. Cuma di sini dia susun dan dia adalah secara berbeza. Ya, dia susun secara berbeza. Susunan A siri, susunan B adalah disusun secara selari dan susunan C ni adalah gabungan siri dan selari. So, dia kata rajah menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada spring yang sama. Maksudnya nilai K yang sama. So, pertama, dia suruh kamu kira tegangan dalam setiap spring. Tegangan dalam setiap spring. Dan yang kedua, pemanjangan setiap spring. So, katalah dia tanya macam ni, maka bagaimana kita nak menyelesaikan soalan sebegini? Jadi, kamu kena ingat tadi, ya, soalan yang pertama tadi, iaitu kalau letak 12 Newton, okay, apabila kita letakkan daya, ya, macam mana nak jawab tu? Okay, jika spring P, Q, R dan W mempunyai nilai pemalas spring yang serupa, hitung tegangan setiap spring kan? Tadi dia dah tanya macam tu. So, cara dia, okay, kamu kena ingat yang ni dulu. Okay, kita dah tahu bahawa semua spring itu adalah serupa. Maka kalau dia dah bagi dalam soalan tadi, sekiranya spring itu diletakkan dengan daya 12 Newton, didapati spring itu mengalami pemanjangan sebanyak 6 mm. Betul tak? Tu kena tu. Jadi sekarang ni ditanya tegangan. So kalau satu spring, daya yang dikenakan 12 Newton, maka tegangan spring. Apa pula tegangan? Tegangan spring adalah 12 Newton. Tegangan spring bukan X ya. Tegangan spring. Ya, F tadi adalah 12 Newton. Okay. So yang kedua. Okay, kalau disusun secara selari, bagaimana nak dapatkan tegangan spring? Okay, kalau tegangan springnya adalah setiap spring, daya F, maka tegangan setiap spring adalah 12 Newton juga. Sebab ni semua dapat 12 Newton. Okay. Faham ya? Ni tegangan spring. Tegangan spring ni bukan X. X tu lah simbol bagi pemanjangan spring ya. So, F ni F. Jadi, dua spring disusun secara siri. So, F sama dengan 12 Newton. Maka tegangan setiap spring adalah 12 Newton juga. Okay. Kalau disambung secara selari pula. Dia punya daya dikongsi. Maka, of course, tegangan dia akan berkurang. Okay, so daya F 12 Newton, maka tegangan setiap spring adalah 12 bahagi 2, iaitu 6 Newton. Okay, katalah ni ada 3 spring, maka dia punya tegangan spring adalah 12 bahagi 3. Ikut berapa spring yang dikongsi. Okay. Faham? Pada slide ni cuma cikgu nak ni, X ni kamu batalkan ni. X, tegangan spring. Tegangan spring bukannya pemalas. Ataupun pemanjangan spring. Okay.
Seterusnya. Soalan seterusnya. B2 tadi. Dia tanya apa? Tadi dia tanya pasal pemanjangan, yang tadi adalah tegangan kan? Okey, yang ni pertama dia tanya pemanjangan spring pula. Pemanjangan spring. Maksudnya pemanjangan setiap spring. B, berapakah jumlah pemanjangan sistem? Jadi sekiranya yang ini yang pertama tadi, kalau satu spring daya 12 Newton, pemanjangan spring X adalah 6 mm. Okey. Jadi kalau disambung secara siri, berapakah pemanjangan setiap spring? Okey. Pemanjangan setiap spring. Kalau yang ni adalah 6, maka ni pun 6 lah. P memanjang 6, Q memanjang 6. Okey? Pemanjangan setiap spring adalah 6 mm. Maksudnya P pun 6, Q pun memanjang sebanyak 6 cm. Kalau disambung secara, tapi kalau dikata jumlah pemanjangan sistem, tadi ni adalah 6, ini adalah, ini tadi kan. Okey. Kalau daya 12 Newton, maka pemanjangan setiap spring sama dengan yang ni. Yang ini 6 mm di pemanjangannya, yang ni pun 6 mm pemanjangan dia. Jadi kalau ditanya jumlah pemanjangan sistem spring, maka kamu kena tambahkan 6 tambah 6 tadi, iaitu dapat 12 mm. Okey. Okey, kalau dia selari pula. Okey, kalau selari dia kongsi. Maksudnya daya dikongsi. Jadi apa yang berlaku adalah kalau dua spring disusun secara selari, maka daya masih kekal 12 Newton. Jadi pemanjangan setiap spring adalah setengah X lah sebab dia ada 2. Kalau ada 2, maka dia punya pemanjangan setiap spring adalah 1/2X. Kalau dia ada 3 spring, 1/3X lah. Jadi di sini bersamaan 3 mm. Okey, dan jumlah pemanjangan sistem. Berapakah jumlah pemanjangan sistem? Ya, jumlah pemanjangan sistem adalah 3 mm. Okey, jumlah pemanjangan sistem adalah 3 mm. Faham ya? Jadi ini beza kalau dia kata dia nak pemanjangan spring, pemanjangan spring, setiap spring lain, jumlah pemanjangan sistem lain. Itu kamu kena hati-hati bila jawab. Satu lagi dia boleh tanya ataupun panjang keseluruhan spring. Dia pun boleh tanya soalan tu. Okey? Slide seterusnya. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Sekali lagi uji minda anda. Okey, uji minda anda. Jadi, apa soalannya? Okey, soalannya. Ini adalah berkenaan dengan susunan spring yang disusun secara gabungan siri dan selari. Tadi, kamu dah buat soalan bagaimana dia adalah regangan kan? Daya tu ataupun spring diregangkan. Untuk yang ni, spring dimampatkan pula. Tapi dia punya cara menjawab sama sebenarnya. Tak kisahlah dia mampat ke regang ke kan. Cara dia jawab sama. Okay, contoh soalan ni. Rajah 1.44 menunjukkan satu susunan yang terdiri daripada 3 spring yang serupa, iaitu P, Q dan R. Okay, nampak? Spring serupa iaitu P, Q dan R. Ya. Pemalas spring K-nya adalah 4 Newton per sentimeter. Jadi susunan dimampatkan oleh daya 8 Newton. Jadi diberi F 8 Newton, diberi K 4 Newton per sentimeter. Dia nak kamu kira daya yang dialami oleh setiap spring. Okey, ingat tadi kalau daya siri macam mana, kalau susunan siri macam mana, susunan selari macam mana. Okey. So, pertama dia nak daya yang dialami oleh setiap spring.
Okey. So, berapakah daya yang dialami oleh P? Berapa gelas? P. Berapa dia punya daya? Ya, samalah kalau dia tanya tegangan tadi. Kalau kita regang, dia tegang. Sekarang ni dia mampat. Ya. So, berapa daya yang dikenakan? Untuk P? Ya, P masih 8 Newton. Ya. Q? Q sebab dia kongsi. Q tu dia share. Betul tak? Ada dua. Disambung secara selari. Jadi, dia akan berkongsi daya. Jadi, daya dia adalah 4 Newton. Kalau katalah ada 3 kat situ, maka 8 bahagi 3 lah. 4. 8 bahagi 4. Dia macam tu. Ya. Daya setiap spring. Okey. So, untuklah daya setiap spring. Okey, seterusnya. Okey, kita tahu bahawa nilai K adalah 4 Newton per centimeter. Betul tak? So, jadi di sini kita tahu bahawa pemanjangan dia adalah 2 Newton. Betul tak? Diberi K sama dengan pemalas spring diberi. Jadi F diberi. Jadi kita boleh tahu. Walaupun dalam ni dia tak bagi tahu pun. Ya, berapakah pemampatan spring. Tetapi kita boleh kira. Ya, menggunakan K yang diberi. Maka kita boleh kira pemanjangan spring untuk satu spring X adalah 8 bahagi 4. Iaitu 2 cm. Jadi maksudnya kalau dikenakan daya sebanyak 8 Newton, spring itu boleh memampat sebanyak 2 cm. Okey. So, B. Berapakah pemampatan setiap spring? Berapakah pemampatan setiap spring? So, kita boleh kiralah dia punya mampatan setiap spring tadi. Okey. So, untuk B, dia kata dia nak pemampatan setiap spring. Maksudnya, berapa sentimeter dimampatkan. Maksudnya kat sini dia mengurangkan panjang spring. Kalau regang, menambahkan panjang spring. So, spring P dia akan memampat sebanyak 2 cm. Q dengan R dia berkongsi. Ingat tu, dia berkongsi. So, Q dengan R dia kongsi. Maka dia punya pemanjangan adalah 2 bahagi 2 iaitu 1 cm. Okay. Dan C. Dia nak pemampatan sistem. Berapa keseluruhan mampatan yang dialami. So, untuk C, jumlah pemampatan dia adalah pemanjangan P, spring P, tambah pemanjangan spring Q dan ataupun R. Dia salah satu sebab dia berkongsi. Jadi, dia memampat tu samalah dua-dua. Jadi, sama ada Q ataupun R. So, di sini pemanjangan sistem sama dengan untuk pemanjangan P tadi adalah yang ni, 2. Ni memanjang 2 cm, ni memampat 2 cm. Yang bawah sebab dia berkongsi, maka dia memampat sebanyak 1 cm. Tapi kamu tak boleh ambil R campur ni, tak boleh sebab dia memanjang serentak ni. Dua ni memampat sekali. Jadi pemanjangannya dikira salah satu je lah. Ya, Q dengan R ni sama. Jadi ambil salah satu. Jadi sebab tu 2 cm tambah 1 cm. So, jawapannya ialah 3 cm pemanjangan sistem. Bukan pemanjangan ni, pemampatan sistem, sorry. Pemampatan sistem adalah 3 cm. Ya. Ni. Ini adalah pemampatan spring. Okey, yang ni. Ni. Ni adalah pemampatan. Ni adalah pemampatan. Bukan pemanjangan spring. Sistem Okey. Faham Dan akhir sekali. Apa akhir sekali ni? Apakah yang akhir sekali? Kerja rumah. Sebelum cikgu mengakhiri sesi PDPR untuk kali ini, suka cikgu nak bagi homework. Tak banyak. Kalau bagi banyak, kamu penat. Cikgu bagi sikit je. Ya, kerja rumah. Iaitu, kamu
Pergi buka buku teks. Tak kisahlah siapa ada buku teks. Buku teks, buka buku teks. Siapa yang tak ada buku teks, boleh buka buku teks digital. Ya, KSSM Fizik Tingkatan 5. Lepas tu kamu lihat praktis formatif 1/4. Praktis formatif 1/4. Di mana kamu buka muka surat 32. Cuba jawab soalan nombor 1, 2 dan 4 sahaja. Senang. Ya. Muka surat 32, soalan nombor 1, 2 dan 4. Ya, tak banyak. Tapi kalau kamu buat walaupun sikit, lebih baik daripada kamu. Cikgu bagi banyak, langsung tak buat. Ya. Dan siapa yang dah siap, bolehlah snap jawapan dan bolehlah hantar kepada guru masing-masing melalui Telegram ataupun nanti guru akan nikan kepada Google Classroom, ya, setiap guru-guru mata pelajaran kamu lah, guru-guru fizik kamu, ya. Nanti dia akan ni sama ada melalui Telegram ataupun Google Classroom. Buat dulu, okey. Jawapan nanti boleh dihantar melalui GC ataupun Telegram. Jadi untuk fizik ni, siapa yang nak cemerlang fizik, sebenarnya apa kamu perlu buat ialah perbanyakkan latihan. Hadir setiap PDPR yang cikgu buat. Okey. Lepas tu, cuba buat sebanyak mungkin latihan. Ya, kerana untuk nak pandai fizik, maka kamu kena buat banyak latihan. Fokus dalam kelas, fokus dalam PDPR, hadir dalam setiap kelas yang cikgu buat. Jadi untuk yang rakaman cikgu ni, kalau siapa yang tak boleh melihat rakaman ini ataupun menonton rakaman ini pada hari Sabtu, kamu bolehlah ya tengok ataupun lihat rakaman ini pada hari yang kamu free. Tapi cikgu nak kehadiran siapa dah lihat, terus berikan kehadiran pada guru kamu. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja PDPR kita untuk kali ini. Sehingga bertemu lagi pada minggu-minggu hadapan dengan topik-topik yang baru. So, nasihat cikgu, COVID masih lagi berleluasa. Jaga diri, jangan keluar kalau tak ada urusan yang penting. So, #kita jaga kita. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.